semua. Okey, sebelum Ustazah mulakan kelas, jom ikut Ustazah untuk membaca doa belajar. Boleh? Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ni ada yang tak ada ke kelas ke? Ada? Tak ada, alhamdulillah. Semua sihat? Okey, hari ni kamu datang ke sekolah dengan apa? Ha? Ayah hantar lagi? Jalan kaki? Apa? Naik bas. Oh, semua datang ke sekolah dengan lain-lain cara lah. Okey lah, janji kamu datang ke sekolah. Kat depan ni, Ustazah nak tunjukkan kamu dua gambar. Kamu tengok gambar ni elok-elok. Gambar yang pertama dan gambar kedua. Jadi Ustazah nak tanya kamu apa yang kamu dapat lihat tentang gambar tersebut. Kamu tengok dulu. Okey. Gambar pertama dia apa? Gambar pertama kamu lihat apa? Lihat apa? Ayah hantar ke sekolah lagi. Budak pergi sekolah lagi. Naik basikal, betul. Gambar yang pertama, gambar seorang ayah menghantar anaknya ke sekolah. Berapa orang? 4, betul. 4 orang menaiki basikal. Dia hantar anak dia ke sekolah. 4 orang dengan menaiki basikal. Okey, gambar kedua. Hajar anak solat lagi. Budak kecil lagi. Bersembahyang. Okey. Semua betul. Gambar yang kedua ialah gambar seorang anak kecil memakai telekung. Bila dia memakai telekung, mesti dia nak solat kan? Okey, siapa yang menyuruh adik kecil tu pakai telekung? Siapa? Family lagi? Ibu bapa. Bagus, bagus. Okey. So, kamu dapat kaitkan tak dengan gambar Ustazah bagi tu dengan tajuk pembelajaran kita hari ini? Kamu dapat kaitkan tak? Okey, betul. Hari ini Ustazah akan ajar kamu tajuk kemahiran keibubapaan. Okey, tadi kan Ustazah dah sebut tentang pembelajaran kita hari ini ialah kemahiran keibubapaan. Sebelum itu, Ustazah nak tanya kamu lah, apa itu ibu bapa? Apa ibu bapa? Siapa jawab? Okey, kamu. Ibu bapa tu apa? Yang menjaga lagi, yang mendidik lagi, yang memberi kamu makan lagi, memberi tempat tinggal lagi. Kamu di belakang tu? Yang membantu kamu ketika di rumah. Okey, semua jawapan tu betul. Okey, kamu lihat kat papan putih ni. Okey, Ustazah nak terangkan kamu tentang maksud ibu bapa, konsep dia. Okey, konsep ibu bapa ni wajib menjaga, mendidik dan menunaikan segala hak anak sebagaimana yang ditentukan oleh Islam. Faham? Okey, ibu bapa ni wajib menjaga, mendidik dan menunaikan segala hak anak sebagaimana yang ditentukan oleh Islam. Faham? Ibu bapa ni dia wajib bila dia ada jadi ibu bapa dan dia ada tanggungjawab. Bila jadi ibu bapa, bila dia melahirkan anak, pandai. Sebab ketika dia belum melahirkan anak, dia dipanggil suami isteri. Selepas dia melahirkan anak lah, dia dipanggil ibu bapa. So, ibu bapa ni dia adalah wajib menjaga, mendidik dan menunaikan hak anak-anak sebagaimana yang ditentukan oleh Islam. Okey. Ibu bapa yang berkemahiran akan dapat membentuk anak mereka menjadi soleh dan berjaya di dunia dan akhirat. Makna kata, ibu bapa yang mempunyai kemahiran, yang berkemahiran dalam menjaga kamu, mendidik kamu, menentukan hak kamu sebagai anak. Contohlah, kamu ni besar nanti, kamu lah sekarang tingkatan, kamu sekarang ni tingkatan 5. So, nanti kamu lepas keluar SPM, ada yang nak kahwin, ada yang nak melanjutkan pelajaran. Okey, yang nak kahwin tu mesti akan mempunyai anak. So, mereka perlulah, kamu ni perlulah mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang
keibubapaan untuk menjaga anak-anak kamu tu nantilah. Okey, kita pergi pula kepada tanggungjawab keibubapaan. Okey, Ustazah nak tanya kamu lah. Tanggungjawab keibubapaan ada berapa? Siapa tahu? Okey, kamu? 5. Kamu? 6. Kamu? 3. Kamu? 4. Kamu berapa? 2. Ha, betul. Tanggungjawab keibubapaan ni terbahagi kepada 2. Okey, kita tengok papan putih. Okey, tanggungjawab terbahagi kepada 2 ialah semasa mengandung dan selepas melahirkan anak. Dua-dua situasi ni tanggungjawab ibu bapa ni ada. Tahu? Okey. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, menunaikan kewajipan agama, bersabar, berdoa, membaca Al-Quran, membuat pemeriksaan kesihatan. Okey, semasa mengandung ni ibu bapa ni dia adalah tanggungjawab dia untuk menjaga kandungan tu. Contohlah, kamu ni ada anak, kamu tengah mengandung lah. Untuk menjaga kandungan ni, berapa lama kandungan? Berapa? 9 bulan, betul. Okey, selama 9 bulan ni kamu kena menjaga anak kamu ni. Kerana anak ni adalah amanah daripada Allah. So, kamu ni kena jagalah anak kamu tersebut. Kena jaga dengan kasih sayang. Kamu kena banyak baca Al-Quran. Macam kita selalu dengar lah, kalau kita baca Al-Quran kan, kita baca Al-Quran dan anak tu akan dengar sekali Al-Quran tersebut. So kita boleh berdoa. Bila kamu ada anak ni, kamu boleh berdoa untuk mendapat anak yang soleh, untuk mendapatkan anak yang solehah. Tahu? Dan kamu perlu bersabar. Okey, kita pergi pula kepada selepas melahirkan anak. Okey, selepas melahirkan anak, turut ada tanggungjawab. Bukan kamu lahir-lahir terus tinggal anak tersebut tepi longkang, tepi masjid, tepi jalan. Lepas kamu lahirkan anak tersebut, kamu juga ada tanggungjawab kepada anak tersebut. Seperti Ustazah cerita tadi, anak-anak ni ialah amanah daripada Allah. Banyak keluarga, banyak suami isteri yang inginkan anak. Tapi kalau kamu dapat tu, Alhamdulillah, sebab itu adalah amanah daripada Allah untuk kamu jaga anak tersebut. Faham? Okey. Kalau selepas melahirkan anak, bayi yang baru dilahirkan ni perlu melakukan amalan sunat. Apa amalan sunat? Apa amalan sunat? Amalan sunat ni amalan yang bila kita buat, kita akan dapat pahala. Nak tanya kamu lah, dekat sini siapa yang pernah lihat apabila keluarga kamu ke, adik-beradik kamu ke, semua-semua diri kamu ke yang lepas melahirkan anak, mereka akan melakukan amalan sunat? Siapa pernah tengok? Wish, ramai. Okey, bagus-bagus. Okey, amalan sunat ni dia ada banyak. Okey, untuk pengetahuan kita lah. Amalan sunat ni kita boleh azan dan iqamah di telinga bayi tersebut. Kita boleh melakukan tahnik. Tahnik ni ialah memecah mulut dengan manisan seperti kurma, macam itulah. Lepas tu, kita boleh menamakan anak dengan nama baik. Kita boleh namakan anak dengan nama Aisyah, nama Humaira, nama Abu Bakar, nama-nama yang baik lah. Bila kita namakan dengan nama baik, kita dapat pahala sebab kita telah melakukan amalan sunnah. Lepas tu, kita boleh cukur rambut, akikah, dan sebagainya. Okey, semua sudah faham tentang apa yang Ustazah telah terangkan tadi? Tentang tanggungjawab keibubapaan? Tanggungjawab keibubapaan ni terbagi kepada 2. Semasa melahirkan anak dan selepas melahirkan anak. Dua-dua ni ibu bapa ni wajib untuk dan dipertanggungjawabkan untuk menjaga anak-anak. Okey, seterusnya Ustazah nak masuk pula kepada peranan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak. Okey, boleh tengok papan putih. Peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak ni ada 6. Yang pertama, pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan moral. Yang ketiga, pendidikan jasmani. Yang keempat, pendidikan intelektual. Yang kelima, pendidikan rohani. Dan yang keenam, pendidikan sosial. 6 pendidikan ini perlu ibu bapa terapkan dalam diri anak-anak. Okey, kita pergi kepada pendidikan Islam. Ibu bapa ni dia kena mengajar anak-anak
sejak kecil dengan asas keimanan. Bila pendidikan Islam, ibu bapa ni dah perlu mengajar anak-anak mereka sejak mereka kecil lagi dengan asas keimanan, macam mana nak beriman, rukun iman dah berapa, rukun Islam dah berapa. Mereka kecil tu mereka kena tahu. Contohnya rukun Islam, kena mengucap 2 kalimah syahadah, kena solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Mereka kena tahu, mereka kena didedahkan dari kecil lagi. Okey, supaya mereka patuh dan mentaati perintah Allah Ta'ala. Okey, yang kedua, pendidikan moral. Menanamkan prinsip akhlak dan budi luhur ke dalam diri anak-anak semenjak usia mumayyiz hingga dewasa. Macam mana kita nak terapkan dengan akhlak-akhlak yang dengan budi luhur? Macam mana? Ibu bapa ni dia perlu menanam sifat dalam diri anak tersebut untuk bertanggungjawab, berdikari, bercakap benar, tidak bohong dan mengelak daripada akhlak dan perbuatan yang keji seperti menipu. Sebab itu ibu bapa dalam pendidikan moral, ibu bapa ni dia kena bentuk moral, dia kena bentuk akhlak anak-anak mereka tu. Faham? Supaya mereka ni dapat dibentuklah menjadi anak yang soleh, mendengar kata, mentaati, bercakap benar. Okey, yang ketiga, pendidikan jasmani. Mengajar anak tentang penjagaan kesihatan tubuh badan. Ni pun penting. Bila ibu bapa ni perlu mengajar pendidikan jasmani kepada anak-anak. Ibu bapa kena bagi makanan yang cukup, kena bagi anak-anak tu makan ikut carta piramid tu. Yang mana kena makan lebih, makan sayur lebih, minum air lebih. Lepas tu ibu bapa ni pun kena mendidik dalam waktu tidur anak-anak. Kalau anak-anak kecil ni, dia tak boleh macam dewasa, dia kena tidur 8 jam. Contohlah 8 jam. So anak-anak ni dia perlu tidur lebih pada orang dewasa, supaya mereka akan lebih cergas dan lebih sihat. Macam itulah. Okey, pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual ni pendidikan yang berkaitan dengan akal dan pemikiran. Pendidikan intelektual ni macam kita boleh terapkan sebagai ibu bapa lah. Kamu boleh terapkan kemahiran fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ni macam mana? Daripada waktu mereka umur kecil, kamu boleh terapkan fardu ain seperti solat. Kamu boleh ajar mereka solat. Dari situ mereka dapat berfikir, oh solat ni macam ni. Dari kecil kamu kena bentuk anak kamu tu, macam mana nak solat, macam mana nak berpuasa, dan semualah yang fardu ain. Dan kalau fardu kifayah, kamu pendidikan juga perlu. Contohnya matematik. Kamu perlu ajar subjek matematik tahun 1 tambah 1 2, supaya dapat membantu anak-anak kamu tersebut untuk suka untuk ditipu. Contohnya kalau anak-anak kamu ni pergi beli coklat kat kedai, anak kamu beli 1 je, tapi dia kata kat situ tulis satu coklat harga 50 sen. Tapi peniaga tu bohong kat anak kamu tu. Kata 1 ni harga RM1. Tapi anak kamu ni dah tahu, dah mengira. So anak kamu kata, pakcik ni bohong lah. Saya tengok situ 1 ni 50 sen, ni 50 sen. Nampak tak anak kamu sudah bijak? Okey, yang kelima, pendidikan rohani. Pendidikan anak-anak sejak kecil dengan sifat-sifat yang positif dan jauhi daripada negatif. Okey, bila rohani, kita kena tanam sifat-sifat positif. Macam bersabar, berani, yakin. Kita kena tanamkan dalam diri anak-anak tu dengan sifat-sifat positif, supaya mereka lebih yakin lah untuk berhadapan bila mereka dewasa kelak. Dan kita perlu jauhi mereka daripada sifat-sifat negatif, macam pemarah, merendah diri. Macam tu tak mah. Okey, yang seterusnya, pendidikan sosial. Pendidikan sosial. Bila pendidikan sosial ni melahirkan anak-anak yang berakhlak, mereka hendaklah diajar tentang konsep
persaudaraan sesama Islam. Okey, apabila masuk pendidikan sosial ni, maksud sosial ni adalah perhubungan antara semua orang. Kita sebagai ibu bapa ni lah kena mengajar anak tersebut lah. Contohnya anak kamu lah. Kamu kena ajar anak kamu ni cara-cara nak berkomunikasi dengan masyarakat. Cara adab tu kamu kena ajar. Ada pergaulan antara lelaki dan perempuan macam mana. Adab bergaul, adab berjiran dan semua adab yang melibatkan sosial, yang melibatkan anak kamu berhubungan dengan orang luar, berkomunikasi dengan orang luar. Kamu kena ajar anak kamu tersebut supaya mereka tidak terpesong lah, bukan terpesong, supaya mereka tidak terkeluar daripada landasan. Bila kamu sudah ajar anak kamu tentang batas-batas aurat, batas-batas pergaulan, batas-batas segalanya dan ada apa je, anak kamu insya-Allah automatik akan mengingati apa yang telah kamu ajari mereka sejak kecil lagi. Oleh itu, kamu juga boleh ajar. Bila kamu nanti ni, kamu ni bakal ibu bapa kan. Bila kamu bakal ibu bapa, kamu perlu terapkanlah 6 elemen yang Ustazah ajari ni. Pendidikan Islam, pendidikan moral, pendidikan jasmani, pendidikan intelektual, pendidikan rohani, pendidikan sosial. 6 pendidikan ni penting untuk menjadikan, untuk membentuk jati diri dan akhlak anak-anak kamu ni supaya jadi insan yang berguna dan disayangi oleh masyarakat. Okey, seterusnya Ustazah nak masuk pula kepada kesan-kesan kemahiran keibubapaan. Kalau kita buat apa-apa pun, mesti kita ada kesan kan, kesan baik, kesan buruk kan. Okey, jom kita masuk. Okey, kesan baik. Kesan baik keibubapaan terbagi pada dua. Anak-anak dengan ibu bapa. Kita dengar anak. Kesan baik anak dapat memastikan anak-anak membesar dengan pendidikan yang sempurna. Yang kedua, membentuk anak-anak menjadi generasi yang soleh. Kalau kesan ibu bapa pula, memperolehi anak yang berakhlak mulia. Yang kedua, menjadi idola anak-anak. Bila kesan baik ni, bila ibu bapa ni dia mempunyai mengajar anak tu dengan kemahiran yang betul, macam inilah kesan baik yang akan ibu bapa dan anak-anak perolehi. Dapat memastikan anak-anak membesar dengan pendidikan sempurna, dapat membentuk anak-anak menjadi generasi yang soleh, dapat memperolehi anak-anak yang berakhlak mulia, dapat menjadi idola anak-anak. Okey, kita masuk pula kepada kesan buruk. Kesan buruk pula terbagi pada dua juga, kepada anak dan kepada ibu bapa. Kita tengok kesan buruk kepada ibu bapa. Kesan buruk kepada ibu bapa, tidak dapat memiliki anak yang soleh. Bila dia salah ajaran, ibu bapa ni tidak dapat memiliki anak yang soleh. Yang kedua, mendapat kemurkaan Allah. Bila ibu bapa ni tidak mengajar anak mereka dengan betul dan tidak mengajarlah, kan anak tu kan amanah Allah kan. So Allah ni dia akan mendapat, ibu bapa ni akan mendapat kemurkaan daripada Allah. Okey, kalau anak-anak pula, anak-anak ni dia membesar dalam keadaan terbiar tanpa kasih sayang. Bila anak-anak ni, bila ibu bapa ni tidak mengajar kemahiran yang betul dan anak-anak ni membesar tanpa kasih sayang lah dan terbiar lah. Okey, mereka ni akan terdedah dengan akhlak yang tidak bermoral. Okey, kan dapat tengok kan apa kesan baik dan kesan buruk kan. Kesan baik ni apabila ibu bapa tu dia menerapkan kemahiran yang betul dan yang benar kepada anak-anak mereka dan mereka akan dapat kebaikan lah. Apabila ibu bapa ni dia membiar anak mereka dan tidak mengajar dengan baik tentang kemahiran dan tidak memasukkan elemen-elemen pendidikan 6 yang Ustazah ajar tadi, mereka akan macam ni lah kesan buruknya. Okey, Ustazah nak bagi aktiviti kepada kamu. Boleh? Okey, sebelum itu Ustazah nak kamu menghafal dulu apa kesan baik dan kesan buruk. Hafal dulu, boleh? Ustazah bagi 5 minit. Tadi Ustazah suruh kamu hafal
Kamu semua sudah ingat ke? Tak tahulah. Okey, Ustazah nak panggil wakil, 4 orang wakil daripada kamu untuk datang ke depan dan susun kembali di tempat yang betul. Boleh? Okey, mula. Sebelum itu, Ustazah nak terima kasihlah kepada 4 orang wakil yang telah Ustazah panggilkan tadi untuk susun semula di tempat yang betul. Dan Ustazah sudah semak jawapannya dan semua kedudukannya betul. Okey, bagi tepukan kepada mereka. Okey, bagus. Okey, Ustazah nak buat aktiviti yang kedua pula. Aktiviti kedua ni Ustazah panggil "Oh Anakku". Okey, dekat depan Ustazah ni ada 4 kertas warna dan 4 batang pen. So, Ustazah nak bentuk kamu kepada 4 kumpulan. Boleh? Okey. Dekat kertas warna ni, Ustazah nak kamu tulis 4 kemahiran ataupun sifat positif yang kamu nak terapkan dalam diri anak-anak kamu nanti. Okey, 4 je Ustazah nak dalam setiap ni. Okey, boleh mula sekarang. Okey, semua boleh bagi perhatian. Tengok kat depan ni. Inilah jawapan-jawapan daripada kawan-kawan kamu. Okey, yang pertama. Bercakap benar, menghormati orang tua, menjaga batas pergaulan, sopan santun. Betul ke kita boleh guna ni untuk mendidik anak-anak kita nanti? Betul. Bagus. Okey, kumpulan kedua pula je kita tengok. Bersikap positif, bersabar, penyayang, bertanggungjawab. Betul ke? Bolehkah kita amalkan benda ini, sifat-sifat positif ni kita terapkan dalam diri anak-anak? Boleh? Boleh. Bagus. Okey, jawapan untuk ketiga pula. Rajin solat, mendengar kata, beradab dengan jiran, menjaga kesihatan. Betul? Betul. Sebab ni amal sifat-sifat positif yang kita boleh terapkan dalam diri anak-anak. Okey, kumpulan yang keempat. Berakhlak mulia, rajin, menutup aurat, pandai ilmu agama. Okey, betul? Betul. Okey, semua dapat melaksanakan. Semua jawapan ni semua betul. Ustazah tengok pun betul. Tak ada pun salah. Sebab dia kemahiran yang kamu nak terapkan dalam diri anak-anak. So, daripada semua ni, Ustazah telah lihat kamu ni adalah sifat keibubapaan tu. Bolehlah untuk kamu lepas PM ni membina mahligai ke apakah. Okey, seterusnya Ustazah ada lembaran kerja untuk edarkan kepada kamu. Masa pun telah mencuburui. Ustazah nak edar kepada kamu. Nanti minggu depan sudah siap. Ketua kelas boleh kumpulkan bagi kat Ustazah? Boleh? Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Pada akhir pembelajaran, Ustazah nak simpulkan sikit lah apa yang telah kita belajar hari ini. Pada awal kelas kita telah belajar konsep ibu bapa. Apa itu ibu bapa? Anak ni apa? Anak ni amanah daripada Allah. Okey, yang kedua kita telah belajar apa? Tanggungjawab ibu bapa. Tanggungjawab ibu bapa ni terbagi kepada 2. Tanggungjawab semasa melahirkan ataupun semasa mengandung. Okey, selepas itu kita telah ajar kamu tentang peranan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak. Dan yang terakhir telah ajar kamu kesan baik dan buruk kemahiran keibubapaan ini. Dari situ kan kamu sudah belajar banyak kan. Ustazah pun telah terang banyak kepada kamu. Kamu pun telah melakukan aktiviti yang Ustazah buat tadi. Dari situ Ustazah dapat menilai kamu, melihat kamu sudah fokus dan faham tentang apa yang Ustazah telah ajar tentang subjek Ustazah ni tadi. Bila kamu sudah faham, kamu bolehlah amalkan konsep dan kemahiran ini untuk kamu, untuk masa depan kamu. Kamu nanti kamu dah besar. Kamu mesti akan bina rumah tangga, akan ada anak. So, kamu boleh aplikasikan
kemahiran yang Ustazah ajar ni untuk keluarga kamu, untuk mendapat keluarga yang bahagia. Okey, sekian ini saja kelas daripada Ustazah hari ini. Terima kasih. Ustazah sudahi kelas Ustazah dengan tasbih kifarah dan suratul As.